Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat rahmati Allah, pada sesi lepas kita telah pun masuk ke dosa besar yang ke-14, iaitu berkenaan dengan dosa meminum arak. Kita menyebutkan beberapa muqaddimah. Di antaranya adalah ta'rif arak itu sendiri adalah apa sahaja yang memabukkan, tanpa menyebutkan spesifik ataupun bahan tertentu, yang bila dikonsum menyebabkan mabuk, maka itu adalah arak. Jazakallah khair. Jadi tak kira lah sama ada diperbuat daripada barley, beras, kurma, anggur, apa sahaja yang menghasilkan kemabukan, menutup akal, maka itu kita sebut sebagai arak. Yang kedua, antara yang kita sebutkan juga adalah kandungan terbesar arak itu adalah alkohol. Ini untuk mengelakkan salah faham, tapi tidak semestinya alkohol menatijahkan arak. Kita minum alkohol ataupun kita konsum alkohol tapi tak menyebabkan kita mabuk, maka itu bukanlah arak. Kemudian yang ketiga, dalam pengharaman arak ini, ia tidak bersangkut paut sedikit ataupun banyak. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa sahaja yang bila kita minum secara banyak ataupun kita konsum secara banyak menyebabkan mabuk, maka sedikit pun ia tidak boleh diminum, ataupun sedikit pun ia tetap dianggap haram. Jadi itu beberapa perkara berkenaan dengan arak yang kita sebutkan mukaddimahnya pada sesi yang lepas. Juga muslim-muslimat, kalau kita perasan, lazim setiap kali bila orang membicarakan tentang arak, maka mereka akan menyebutkan sepotong hadis Nabi SAW berkenaan 10 golongan yang dilaknat berkenaan dengan arak. Daripada arak tersebut disediakan penyedia arak itu sendiri, daripada penanam anggur, penghantar, tukang serve, orang bekerja tempat tu ada arak, kesemua itu mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini merupakan suatu yang kita sebut pengharamannya itu secara besar-besaran. Kenapa berjadi begitu? Kerana kalaulah satu daripada rantaian 10 itu tidak ada, maka arak itu juga tidak akan sampai kepada si pengguna yang akhir. Contoh, bila tidak ada penghilang arak, maka tidak ada hasil arak. Contoh lain, di antara yang dilaknat dalam hadis tersebut yang 10 itu adalah orang yang tukang serve. Jadi kesemua itu dia diharamkan. Baik, kita sambung semula pada muka surat 133. Kita bacalah sedikit semula sekali lagi. Al-Imam Az-Zahabi mulakan kitab ini ataupun bab ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan al-khamr wal maisir, berkenaan dengan khamar dan juga judi. Dan di antara yang bertanya itu, para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini, mereka menyebutkan di antara yang bertanya adalah Umar. Di antara yang bertanya adalah Umar tentang kata putus berkenaan dengan arak. Jadi mereka ini tanya dekat Nabi tentang dua perkara, al-khamr, arak, minuman, dan juga al-maisir, iaitu judi. Al-khamr bila diminum
Ada tak manfaat minum itu? Ada. Rasa puas, rasa ketagih itu ada. Judi, ada tak manfaatnya? Ini kita sebut secara umum, bukan kita nak kata benda tu halal, bukan. Judi, ada tak manfaatnya? Ada. Kalau dia menang, dia untung besar. Tapi di penghujung itu Allah Subhanahu wa taala sebut qul fihi ma ithmun kabir. Tetapi pada keduanya itu ada ithmun, dosa yang besar. Kemudian ini peringkat permulaan. Peringkat kedua, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak diminum kalau nak solat. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan secara total pada ayat surah Al-Maidah 90 hingga 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, Allah Taala rangkum sekali, arak, wal maisir judi, wal ansab. Ansab ini merupakan batu yang orang Arab sembah dan korbankan untuk batu tersebut. Batu itu kita sebut berhala lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan benda tersebut. Wal azlam adalah tilik nasib melalui anak panah. Mereka ini menganggap kalau nak buat sesuatu, mereka tilik dulu. Kata kalau keluar, dia tandakan satu anak panah, kalau ini tak boleh keluar, kalau ini boleh keluar. Kata dia nak buat projek. Jadi goncang-goncang, cabut, dia kata, keluar pula yang kata tak boleh. Maka dia tak akan buat benda tersebut. Juga di antara bentuk kita sebutkan apa ni, menilik nasib adalah mereka akan melepaskan burung. Ini juga sabit dalam hadis Nabi SAW, mereka akan melepaskan burung. Kalau burung tersebut ke kanan, maka ada keberkatan. Kalau mereka lepaskan burung tersebut dan burung tu ke kiri, mereka menganggap lepas daripada itu kalau mereka teruskan juga buat, akan berlaku kesialan. Jadi Allah Subhanahu wa taala merangkumkan benda ini pada ayat ini. Di penghujung itu Allah Subhanahu wa taala sebut rijsun. Mereka kesemua empat perkara ini najis. Min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Jadi siapa yang melakukan empat perkara ini, maka dia memiliki sifat kesyaitanan. Menariknya muslim-muslimat, ulama tafsir, kalau kita lihat perkataan setelah itu, apa dia perkataan tu? Fajtanibuhu. Siapa yang belajar usul fiqh, perkataan ijtanibuhu maksudnya jauhkan. Okey, jauhkan. Merupakan salah satu uslub, gaya bahasa kalau kita nampak dalam ayat Quran ataupun dalam hadis Nabi fajtanibuhu, maka ia membawa indikasi haram. Perkataan ijtanibuh, kalau kita terjemah secara literal, jauhkanlah ke semua benda itu tadi empat Allah Ta'ala sebut. Dalam, kalau kita belajar usul fiqh, perkataan jauhkan sama dengan Allah Ta'ala mengharamkan. Menariknya, ulama tafsir ketika mensyarahkan perkataan ataupun mentafsirkan perkataan fajtanibuhu ini, mereka sebutkan dia lebih ablagh, bahasanya itu lebih powerful berbanding kalau Allah Ta'ala kata kesemua benda itu haram. Macam mana kita tahu bahawa dia lebih ablagh, lebih kita kata memberikan kesan kalau kita dengar. Sedangkan buat pun, sedangkan jauh pun, sedangkan nak mendekati benda tersebut pun Allah Ta'ala kata jangan dekati, apatah lagi buat. Jadi ulama tafsir kata ayat ni sebenarnya sangat powerful, jangan kamu dekati. Baik, muslimat dirahmati Allah sekalian, kita ada beberapa nas dalam Al-Quran yang menggunakan uslub, gaya bahasa sama, ijtanibuh, jauhkan. Di antaranya apa? Di antaranya adalah zina. La taqrabu, kan Allah Ta'ala sebut, jangan kamu hampiri. Samalah ijtanibuh ni jauh, la taqrabu, jangan kamu dekati. Kalau kita lihat zina, arak, judi, tilik nasib ni, ada satu persamaan. Apa dia?
persamaannya adalah ketagihan. Dan juga dia akan dekat dengan kemaksiatan yang lebih besar. Contoh arak. Bila dia mula konsum arak, akalnya tertutup, maka apa jadi? Maka dia akan buat perkara yang lebih besar daripada itu. Maka Allah Ta'ala kata jangan dekati. Sama juga dengan zina. Baik. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat ke-91, Allah Ta'ala berfirman, Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Muslimat, kalau kita tengok ayat ke-90, Allah Ta'ala sebut berapa perkara? Allah Ta'ala sebut 4 perkara. Tapi pada ayat ke-91, Allah Ta'ala cuma sebut 2. Allah Ta'ala berikan penegasan tentang mudarat arak dan juga judi. Para ulama tafsir sebutkan, kenapa Allah Ta'ala berikan emphasize buat kali yang kedua? Mereka sebutkan kerana judi dan juga arak memberikan kesan buruk terhadap dunia dan juga akhirat. Kalau sembah berhala dan juga menilik nasib, dia merosakkan akidah. Ia menyebabkan orang itu kalau dia dibangkitkan dalam keadaan akidah yang rosak seperti itu, dia juga akan binasa. Tapi bila sebut tentang judi dan juga arak, kebinasaan itu bermula daripada dunia. Itu sebablah Al-Imam Zahabi letakkan arak ini dalam dosa besar yang ke-14. Apa dia? Kerosakan dia. 1, ayyuki'a bainakumul adawah wal baghdha. Syaitan nak kamu buat benda tersebut kerana dia nak meletakkan kamu di dalam al-adawah wal baghdha, permusuhan. Yang kedua, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah. Yang kedua, kesan buruknya daripada dunia itu kita nampak lagi, dia akan menghalang kamu daripada zikrillah, daripada mengingati Allah dan juga solat. Betul tak? Betul. Orang mabuk, dia tak akan mengingati Allah sebab akalnya tertutup. Orang main judi pun sama juga. Pernah dengar tak tentang ada sebagian para ulama mengharamkan syatranj? Syatranj ni maksudnya apa tu yang kita main hitam putih tu? Main chess, dam gitu. Dam chess. Sebabkan apa? Sebabkan dia menghalang daripada mengingati Allah Ta'ala. Kemudian di penghujung itu Allah Ta'ala sebut fahal antum muntahun. Baik, muka surat berikutnya 134. Jadi apa sahaja yang memberikan kesan ketagihan, menutup akal, maka dia akan mengambil makam arak. Maka benda tersebut juga haram. Seperti mana yang sesi lepas kita sebutkan, ketum, pil khayal, pil kuda. Kuda mengkhayal Kuda tak khayal kot ni, cuma dia jadi kuat gitulah. Janganlah tanya dia tak pernah makan. Orang yang mengambil satu benda yang ketagihan ni muslim-muslim, dia akan menyesal. Dia akan menyebabkan hidup dia itu menjadi rosak. Baik, kita sambung ayat muka surat 134. Ibnu Abbas pernah berkata, pada saat pengharaman arak telah turun, para sahabat pergi menemui sahabat yang lainnya dan berkata arak telah diharamkan. Sama halnya dengan haramnya menyekutukan Allah. Abdullah bin Umar berpendapat bahawa arak termasuk di antara dosa-dosa besar yang paling besar dan induk atau sumbernya segala macam kejahatan, dan peminum arak dilaknat seperti banyak tercantum dalam hadis. Tercantum di dalam banyak hadis. Nabi SAW bersabda, cambuklah, cambuk maksudnya sebatlah orang yang meminum arak. Jika ia kembali meminumnya, maka cambuklah, sebatlah. Kemudian apabila ia masih meminumnya juga, maka cambuklah, sebatlah. Kemudian untuk yang keempat kalinya,
ia masih menggunakannya juga, maka bunuhlah. Kita dah sebut dah syarah hadis ni. Kenapa suruh bunuh? Boleh bunuh tak orang minum arak? Baik. Macam mana? Pemerintah yang buat. Para ulama ketika membahaskan hadis ini, mereka ada dua pendapat. Pendapat zahir kata ia memang dibunuh. Jadi macam mana kita nak faham? Dia kata sebab orang yang bila diberikan hukuman berkali-kali, maka orang ni dah memang tak makan saman, kita punya bahasa kan, tak makan saman. Apa kesan dia? Ada keburukan tak kat masyarakat? Kalau kita dah bagi denda, dia tak mau, dia buat lagi. Ada keburukan tak? Ada. Pada hari ni ada tak kesan buruk orang minum arak yang kita jumpa depan mata? Ada. Apa dia? Orang lain terbunuh. Nanti kita akan bacakan riwayat. Di antara yang pernah melakukan kesalahan adalah Hamzah. Pernah dengar tak kisah tu? Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah? Pakcik Nabi SAW. Apa gelaran dia? Singa Allah. Disebabkan dia minum arak, dia konsum arak, radhiyallahu anhu, maka dia juga melakukan satu kerosakan yang terkena dekat Ali radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Bukhari, kita akan pergi kepada itu. Jadi itu sebab dia dibunuh. Itu satu pendapat. Mereka berpegang kepada zahir hadis ini. Bunuh sebab takut dia punya fasad itu merebak kepada yang lain, dan diberikan berkali-kali dia tak makan saman. Baik, manakala pendapat jumhur kata tak, dia tidak dibunuh. Jadi macam mana dengan nas ni? Mereka faham hadis ini telah pun dimansuhkan, telah pun dihapuskan dia punya hukum berdasarkan satu lagi hadis, la yahillu damu mri'in illa bihadath thalath. Tidak halal untuk menumpahkan darah seorang muslim melainkan 3 perkara. Jadi hadis yang saya sebutkan ni, tidak halal untuk menumpahkan darah seorang muslim melainkan 3 perkara. Minum arak tidak termasuk dalam 3 itu. Jadi mereka kata hadis ini telah pun dimansuhkan hukumnya. Apa 3 perkara tersebut? As-sayyibuz zani, orang dah berkahwin kemudian berzina, kemudian pembunuh, kemudian at-tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah, orang yang murtad dan juga memecah belahkan jemaah kaum muslimin. Jadi hadis ini dimasukkan dengan hadis yang saya bacakan. Baik, dari Amr bin Al-Harith telah meriwayatkan kepada gua Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan solat 1 kali kerana mabuk, maka ia seperti seseorang yang memiliki seluruh isi dunia. Kemudian ada seseorang yang merampasnya, dan barang siapa yang meninggalkan solat 4 kali kerana mabuk, maka Allah akan meminuminya dari tahinatul khabal. Sahabat tak pernah dengar perkataan tahinatul khabal. Perkataan ini telah pun kita syarah dekat Baitul Salam yang lama tu, syurga neraka. Di antara minuman ahli neraka adalah tahinatul khabal. Kemudian sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan tahinatul khabal? Beliau menjawab, keringatnya penduduk neraka, peluh penduduk neraka, itu kita panggil sebagai tahinatul khabal. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada siapa sahaja yang meminum minuman yang memabukkan, maka Allah memberinya minuman dari tahinatul khabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa yang dimaksud dengan tahinatul khabal itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, keringatnya penduduk neraka. Ini pengulangan daripada Al-Imam Az-Zahabi. Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa yang minum arak semasa di dunia, maka di akhirat kelak ia tidak akan meminumnya. Apa beza arak dekat dunia dan juga arak dekat akhirat? Arak dekat akhirat kemabukannya dihilangkan. Arak dekat dunia ini mabuknya kekal, melainkan dia bertukar menjadi cuka. Persoalan yang muncul di dalam kepala kita, khinzir boleh makan tak? Ada tak keadaan kita boleh makan khinzir? Ada, ketika darurat. Apakah benda yang sama terpakai untuk arak? Arak boleh minum tak ketika darurat? Boleh minum arak ketika darurat. Dia pergi hutan, tersesat kat hutan, tak jumpa makan minum, tak jumpa, tiba-tiba ada arak, contohlah kan, kat hutan tu ada botol arak, mungkin ada orang pergi buang ke kemah minum arak gitu, dia jumpa 10 hari tak minum apa-apa, boleh tak dia minum? Boleh tak dia minum? Betul. Ini merupakan pandangan sebahagian para ulama, kata tak boleh minum arak. Sebab khinzir, kalau kita, katalah bukan kita lah, orang makan, dia tak jadi apa-apa. Secara umum kita nampak secara zahir, tak ada kesan yang cepat. Tiba-tiba dia makan khinzir, dia tak ada cemburu kat bini dia ke, ataupun dia pergi berzina ke, benda tu tak ada. Ataupun dia makan buaya, benda yang diharamkan, dia makan harimau, ada tak kesan dia? Tak ada. Dia makan benda yang diharamkan, dia kenyang, alhamdulillah dia hidup. Tapi arak, kalau dia minum, ada kesan tak? Ada, dia punya akal tu menjadi hilang. Dan juga seperti mana yang disebutkan para ulama, dia akan bertambah haus, dia rasa macam terbakar gitu kan, sebab dia alkohol tu sendiri sifat dia merangsa gitu kan, kalau kita, dia marak api. Maka oleh sebab itu, mazhab Abu Hanifah kata tak boleh minum hatta walaupun dalam keadaan darurat. Sebab apa? Dia tidak menghilangkan haus mata-mata, bahkan dia menambah mudarat kepada si peminum. Manakala jumhur pula kata, itu pendapat jumhur. Pendapat Abu Hanifah kata boleh. Silap tadi. Pendapat jumhur kata boleh. Pendapat yang kata tak boleh Abu Hanifah. Betul lah tadi kan? Silap. Yang kata boleh minum jumhur, majoriti. Yang kata tak boleh minum adalah pendapat Abu Hanifah. Wallahu alam, sebahagian yang menyebutkan boleh minum, jumhur kata boleh minum, bila ada dua perkara yang dia kena teliti elok-elok. Satu, kalau dia tak minum, dia memang tahu dia akan rosak ataupun akan, bahasa kasarnya pun mampus gitu lah kan, dia akan mampus. Kalau tak minum memang, dia kata aku memang mampus ni kalau tak minum. Yang kedua, kalau dia kena tengok betul-betul kategori arak tu, kalau dia minum, dia secara zanninya, kuat zannya tu, bahawa kalau dia minum, hausnya akan hilang. Jadi dua perkara. Satu, kalau tak minum apa-apa, dia yakin dia akan meninggal, rosak, mudarat. Yang kedua, kalau dia minum, mengangkat kehausan. Wallahu a'lam. Jadi itu berkaitan dengan arak. Baik. Muka surat 135. Ini yang terakhir sebelum kita masuk syarah Ibn Uthaymin. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang pencandu arak meninggal dunia, pencandu ni maksudnya penagih, ketagihan arak meninggal dunia, maka ia akan bertemu dengan Allah seperti seorang penyembah berhala. Dalam hadis riwayat Ahmad, dalam matanya, man mata wa huwa mudbinu khamrin laki rabbahu ka'abid wathan. Siapa yang mati dalam keadaan dia itu penagih arak, ketagihan arak, maka dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala seperti penyembah
berhala. Ada dua faedah daripada hadis ini. Satu, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang minum arak ini, betapa buruknya perangai dia itu bila dibangkitkan. Sampai dia mati, dia tak sempat bertaubat. Dia itu sama macam orang yang melakukan kesyirikan. Dua, kenapa, apa kaitan kalau kita fikir minum arak dengan penyembah berhala? Apa persamaan dia, minum arak dan juga penyembah berhala? Ada sama tak? Apa persamaannya? Minum arak dan juga sembah berhala. Ini kebat ni. Kebat apa? Kemahiran berfikir aras tingginya. Persamaannya adalah kedua-duanya ibadahnya tidak diterima. Satu, sebab mensyirikkan Allah Ta'ala. Yang kedua, kan di antara syarat, kalau kita pergi syarat solat, syarat puasa, dia kena waras. Boleh tak orang yang tak waras solat? Tak boleh. Apakah amal ibadahnya diterima? Tak diterima. Sebab dia gila. Jadi persamaannya adalah kedua-dua, orang minum arak dan juga orang yang sembah berhala, amalan mereka itu tidak diterima. Allahu a'lam. Baik, kita pergi kepada syarah Ibn Uthaymin. Ini menarik ni. Syekh Uthaymin rahimahullahu berkata, yang dimaksudkan dengan arak adalah segala jenis minuman yang memabukkan, baik yang terbuat dari anggur, gandum ataupun dari bahan-bahan lainnya. Sintetik tak sintetik, mabuk haram. Semua yang memabukkan disebut arak. Rasulullah SAW bersabda, semua yang memabukkan adalah arak dan semua yang memabukkan adalah haram. Definisi mabuk adalah tidak berfungsinya akal fikiran dengan normal kerana sedang merasakan sesuatu yang nikmat dan menggembirakan jiwa. Oleh kerana itu, sejenis tumbuhan yang biasa dijadikan ubat bius tidak termasuk hal yang memabukkan, walaupun tumbuhan tersebut bisa membuat fungsi akal sihat terganggu. Orang yang sedang dibius biasanya tidak akan mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Sedangkan arak, nasallallahu al-afiyah, bisa membuat seseorang merasakan kenikmatan, merasakan kegembiraan dan membuat perasaannya melayang-layang. Jadi Syekh Ibn Uthaymin menerangkan, mungkin ada yang keliru tentang bius dan juga arak. Orang tak saja ambil bius. Ada orang, saya nak ambil bius, saya nak ke hospital nak ambil bius. Tak ada orang saya saja nak ambil bius. Kalau ada, memang tak waras. Yang kedua, orang minum arak tu sebabkan kenikmatan dia tu berkhayal. Tapi tak ada orang nikmat mengambil bius sebab dia berkhayal gitu, tak ada. Jadi Syekh Ibn Uthaymin kata, beza arak dan juga bius. Sehingga ia merasa bahawa dirinya adalah seorang raja terbang di angkasa dan lainnya. Ini memang dah makam lain ini, minum arak. Seperti pepatah Arab mengatakan, arak kami minum, maka kami pun menjadi raja. Jadi di antara tujuan syariat Islam diturunkan ada 5 tu kan. Menjaga agama, kemudian menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan juga menjaga apa yang terakhir? Menjaga harta. Jadi bukan kebanyakan lah, kita sebutkan secara umum, ulama pada hari ini untuk benda-benda baru yang tidak terdapat nusus di dalam Al-Quran ataupun hadis, mereka akan keluarkan ijtihad ataupun fatwa berdasarkan tujuan syariat yang 5 ini. Oh, benda ini merosakkan akal, haram. Benda ini akan merosakkan jiwa, haram. Itu 5. Jadi arak diharamkan, salah satu hikmahnya kerana kalau minum boleh menghilangkan akal. Baik, kita pergi kepada cerita Hamzah bin Abdul Muttalib.
kisah ini kita tahu bahawa Hamzah meninggal ketika perang Uhud. Perang Badar itu pun perang yang berlaku pada tahun kedua. Lepas daripada itu Hamzah meninggal. Nak kata kisah ini tak jauh di antara perang Uhud dan juga perang Badar. Tahun kedua, tahun ketiga gitu. Baik. Masa perang Uhud, Nabi SAW dapat perang Uhud pula, perang Badar. Nabi dapat ghanimah. Ghanimah kita sebut sebagai harta rampasan perang. Untuk portion Nabi SAW, dia akan dapat 1/5. Dan mujahidin dapat yang baki. Di antara yang terlibat perang itu adalah Ali radhiyallahu an. Yang terlibat perang itu adalah Ali. Jadi Ali ini, dia dapat 2 unta. 1 unta sebab dia participate dalam perang. Unta yang kedua dia dapat sebab dia merupakan Ahlul Bait. Jadi Nabi SAW bagi dia 2 unta. Dalam Sahih Bukhari, Ali kata, aku prepare 2 unta ni sebab apa? Sebab aku nak kahwin. Kahwin dengan siapa? Kahwin dengan Fatimah. Jadi ringkas cerita, dia nak siapkan, dia nak bagi hias dia punya unta tu, dia parking unta tu. Masa dia pergi bawa, ni bahasa yang kita sebutkan, bahasa nak bagi faham, dia bawa barang dia tu, dia pergi ambil kejap barang dia untuk letak dekat unta dia. Tiba-tiba ada satu kejadian berlaku. Apa dia? Hamzah radhiyallahu anhu minum arak. Dia berpesta mabuk gitu. Jadi dia minum. Kebetulan pada ketika itu ada satu orang hamba perempuan melantunkan syair. Muslim-muslim boleh buka Sahih Bukhari tu, menyebabkan Hamzah tu dengar tu dia naik syekh. Jadi semangat dia tu kan, sampai dia hunus pedang dia. Kau orang mulia, kau pemberani, dia pun hunus perang dia. Jadi nak, kadang laki gitu kan, kadang laki kalau dia main basketball, laki-laki saja tu dia relax je kan. Tapi bila ada perempuan datang, dia buat slam dunk gitu. Badminton biasa je. Tapi bila ada muslimat datang, dia jumping smash. 300 km sejam. Macam mana? Jadi, kena bagi faham gitulah. Jadi Hamzah naik syekh. Nampak unta pula. Dia tak sedar yang unta tu nak makan dia punya. Dia pergi apa? Dia pergi tebas unta tu. Dia pergi tebas bonggol dia. Pancung. Kemudian dia belah hati unta tu. Dia ambil. Jadi masa tu Ali tengah bawa barang tu, dia terkejut tengok unta dia gitu. 2. Dia kata aku nak kahwin. Dahlah Ali orang yang susah. Kan kita tahu kan Nabi ajar dia macam mana. Dia minta pembantu. Ya Rasul, kalau ada pembantu bagi kat kami penat. Dia ni juga Fatimah. Orang susah. Nampak gitu dia punya harta tu habis gitu. Nak makan tak boleh. Nak makan tak boleh. Takkanlah Hamzah kata bismillah, pancung tak ada. Nak makan tak boleh. Kata berubah muka dia. Dia kata apa jadi kan? Dia kata kau tahu tak siapa buat ni? Dia kata Hamzah, pak saudara kau. Lagi berat hati. Yang buat tu pak saudara dia. Siapa dia pergi mengadu? Nabi SAW. Kalau baca Sahih Bukhari tu, Nabi ni dia tahu muka orang kan, dia tahu perasaan orang. Dari jauh Nabi tengok dia berubah muka dia. Macam orang sedih gitu kan. Kan kita tahu dia datang itu, tengok ini datang Baitul Salam, muka dia monyok je. Ini mesti ada something ni. Gaduh dengan bini ke pun. Anak tengah buat hal ke. Ali berubah muka dia. Dahlah itu pemberian Nabi SAW kat dia kan. Ringkas cerita dia kata, wahai Rasul, dia kata Hamzah. Dia kata dia pergi tebas aku punya unta. Ni unta nak buat jadi apa, nak kahwin. Sedih gitu. Nabi SAW ambil ridak dia, jumpa dengan Hamzah. Jadi masa datang tu, kalau muslimat baca Sahih Bukhari, Hamzah tengok daripada bawah ke atas tu, tengok gitu. Mencabar Nabi SAW. Sebab akal dia hilang. Akhirnya Nabi sebut dekat Hamzah tu perkataan, dan Hamzah balas. Cuba tengok kat sini, apa Hamzah balas.
Dia kata ketika itu Hamzah sedang mabuk. Hamzah kata kat Nabi, ini kalimah kufur ni, ini kalimah kufur. Tapi disebabkan dia itu hilang akal, maka taklif kebertanggungjawapan tu tak ada dekat dia. Dia kata apa? Fahal antum illa abidun li abi. Kata engkau ni Muhammad, tak ada lain. Dia kata engkau ni hamba bapa aku je. Subhanallah. Dia kata kalian semua adalah pembantu bapa aku. Tapi kalau tengok teks bahasa Arab tu, dia kata abidun li abi. Dia kata engkau ni hamba bapa aku. Jadi bila Nabi SAW mendengar Hamzah gitu, kena Hamzah bertarung dengan berani perang Badar, dan kecintaan Nabi itu dekat bapa dia, pak saudara dia, Hamzah tu lah. Kita tahu apa yang berlaku dekat perang Uhud. Nabi tak kata apa, Nabi beredar. Nak kata orang soleh pun kalau terlibat dengan benda-benda ni, boleh tak terlibat? Boleh terlibat, muslimat. Jadi kita tidak mengkuduskan orang soleh. Orang soleh ke orang berilmu ke semua boleh melakukan kesalahan. Teguran itu kita berikan kepada kesalahan tersebut. Dia tidaklah menghilangkan keafdalan orang, tapi tetap kita sebut Hamzah radhiyallahu anhu. Ini masa ni berlaku disebabkan masa ni berlaku dia tahun kedua ketiga hijrah, sebelum pengharaman arak secara total. Betapa buruknya arak, muslimat. Jadi kita kena awasi generasi muda kita. Kita sendiri beringat, generasi muda tu kita juga beri peringat. Sebab kalau zaman dulu nak pergi beli arak, ada kedai khas mungkin. Tapi sekarang kedai-kedai tepi jalan pun, kalau dulu rokok ada kat situ kan, larangan tak boleh tengok ni bawah 18 tahun jangan merokok. Sekarang tepi jalan tu kadang pasar malam pun ada jual vape, menyebabkan ketagihan, merosakkan. Benda tu semua tak ada faedah. Nasallallahu al-afiyah. Jadi ini dia bukan takat kalau kita tak cegah. Dadah contohnya kan dadah. Kita tengok orang ni kat berita, dia bunuh mak bapak dia. Orang yang bunuh mak bapak dia, kalau kita tengok berita ni, dia dua sebab je. Sebab pertama sebab apa? Gila, skizofrenia kan. Skizofrenia ni bahasa saintifik untuk gila lah. Maksudnya dia khayalkan orang tu, dia macam ada khayalan orang tu nak bunuh dia. Di dalam kepala dia tu, kalau aku tak pergi serang orang ni, aku mati dulu. Ambil pisau, dia pergi tikam mak bapak dia. Yang kedua sebab apa? Sebab dadah, tak dapat benda yang dia nak tu kan, bunuh. Lebih baik kita pergi sebat budak kecil bagi dia menangis, daripada dia besar risap dadah dan benda-benda yang tak sepatutnya. Baik, kita sambung. Ada 4 tahapan pengharaman arak. Ini pendapat Syekh Ibn Uthaymin. Tapi kalau kita lihat yang lain, mereka menyebutkan cuma 3. Satu, Allah Ta'ala kata manfaat arak itu ada, kesan buruknya lebih besar. Yang kedua, diharamkan ketika nak solat. Yang ketiga, pengharaman secara total. Tapi ala kulli hal ini merupakan pendapat beliau. Baik, kita bacakan. Dia kata tahap pertama, ini Syekh bin Uthaymin sebutkan, hukumnya masih dibolehkan untuk diminum. Maksudnya Allah Ta'ala masih memperbolehkan para hambanya untuk minum arak, seperti yang tercantum di dalam firman-Nya, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasanah inna fi dhalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan dari buah kurma, al-a'nab, anggur, tattakhidhuna minhu sakara, kamu membuat sesuatu yang memabukkan, maksudnya minuman arak. Wa rizqan hasanah, dan juga rezeki yang baik. Inna fi dhalika laayatan liqaumin ya'qilun, sesungguhnya pada demikian itu la ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ya'qilun, mahu berfikir ataupun berfikir. Ayat di atas ini maksudnya arak masih boleh untuk diminum, iaitu mabuk, dan menjadi komoditas perdagangan yang menguntungkan. Tahapan kedua, Allah menyindir tentang haramnya arak. Allah Ta'ala berfirman, mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad SAW, tentang khamar dan judi. Katakan pada keduanya terdapat dosa besar,
dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Tahapan ketiga, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghampiri solat wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Kenapa? Kerana solat ini memerlukan kewarasan akal. Solat memerlukan kewarasan akal. Bukan solat saja, mana-mana ibadah pun memerlukan kewarasan akal. Puasa, nak bagi apa, nak bayar zakat, pergi haji, umrah dan sebagainya, memerlukan kewarasan akal. Kalau akal kita itu tidak waras, maka taklif tidak ada sepanjang akalnya itu hilang. Kenapa? Apa tujuan ibadah? Untuk zikrullah, untuk mengingati Allah. Dan bila mabuk, zikrullah itu tak ada. Janganlah kamu menghampiri solat wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehinggalah kamu, apa kita kata, celik, hatta ta'lamu, kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan, sedar apa yang kamu ucapkan. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala melarang solat ketika sedang mabuk. Ayat ini menandakan bahawa para sahabat boleh meminum arak tetapi di luar jam solat. Tahapan yang keempat, pengharaman secara total. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Akhirnya para sahabat pun menjauhinya. Akan tetapi dikarenakan jiwa manusia terkadang tergiur dengan arak, maka syariat pun menentukan hukumnya. Asalnya diharamkan, tapi masih lagi tidak ada, kita sebutkan apa, denda. Kalau buat juga, apa dendanya? Rasulullah SAW tidak menentukan hukuman apa pun, kerana hukuman peminum arak bukan sebagai hukuman pidana. Hukuman pidana ni apa maksud dia? Hukuman hudud lah kita sebut ni, hudud pidana. Tetapi hanya sebagai hukuman yang membuat efek jera, ta'zir. Wallahu alam, saya tak tengok teks asal kita kata apa, Syarah Ibn Uthaymin ini, sama ada beliau betul mengucapkan perkataan ini, pendapat beliau sendiri, ataupun tersalah terjemah. Sebabnya ada satu hadis daripada Anas bin Malik. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin. Satu hari Nabi didatangkan seorang lelaki. Qad syaribal khamra. Lelaki ini telah pun mabuk minum arak. Fajliduhu bijaridatin nahwa 40. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebatnya dengan sebatan, jaridah maksudnya pelepah, sebanyak 40 kali. Yang demikian orang minum arak, berdasarkan hadis Anas ini, ditentukan hukumannya sebanyak 40 kali sebat. Dan memang ulama menyebutkan minum arak merupakan salah satu daripada dosa kategori hudud, telah pun ditetapkan hukumannya. Kemudian hadis Anas yang saya bacakan tadi kata apa? Wa fa'alahu Abu Bakrin, dan Abu Bakar pada zaman dia orang minum arak, dia juga sebat sebanyak 40 kali sebat. Zaman Nabi SAW 40, zaman Abu Bakar 40. Falamma kana Umar istasyara an-nas. Pada zaman Umar ni, Umar suka panggil orang. Bukan orang sembarangan, tetapi orang yang alim di kalangan sahabat. Dia minta pendapat. Kemudian salah seorang sahabat Nabi SAW bangkit, berikan pendapat.
iaitu Abdurrahman bin Auf. Dia kata, wahai Umar, akhaful hudud, hudud yang paling ringan wahai Umar, thamanun. Dia kata yang paling ringan 80. Orang berzina berapa kali sebat? 100. Orang yang tuduh orang berzina berapa kali sebat? 80. Jadi Abdurrahman bin Auf kata paling kurang sebat 80. Lalu pada zaman Umar itu menjadi sebat daripada 40 kepada 80. Maka ulama khilaf nak sebat berapa, 40 ke 80? Katalah ada orang minum arak, kita jumpa, dan ada orang nak kata saya nak bertaubat, saya nak disebat. Kita nak bagi dia berapa? 40 kali sebat ke 80 kali sebat? ke 40. Abu Hanifah dan juga salah satu pendapat daripada Ahmad kata tetap 80. Wajib 80 kali sebat. Manakala Imam Syafi'i dan juga salah satu daripada pendapat Ahmad yang lain kata 40 dan 40. Apa maksud 40 dan 40? Apa beza 80 dengan 40? Dia kata 40 tu adalah hudud. Sebab Nabi SAW buat 40. Manakala yang 40 tu tambahan pada zaman siapa? Tambahan pada zaman Umar. Asalnya dalam hadis Anas, Nabi sebut berapa kali? 40. Pada zaman Abu Bakar 40. Kemudian pada zaman Umar memikirkan ada maslahat untuk dikaji semula tentang sebatan arak sebanyak 40. Dia panggil sahabat, dan di antara yang menyuarakan pendapat adalah Abdurrahman bin Auf. Dia kata, wahai Umar, bila kita baca nas-nas ini, Al-Quran dan juga hadis yang kita jumpa, paling kurang dia kata sebat 80 dalam Quran. Maka Umar pun up sebatan daripada 40 kepada 80. Lalu ulama khilaf nak kekal mana 40 ke 80. Mereka sebutkan 80, cuma mereka khilaf 40 tu macam mana. Wallahualam, Al-Imam Syafi'i kata 40 tu hudud kekal, manakala 40 itu merupakan ta'zir. Ta'zirnya apa dia? Satu hukuman yang dirasakan ataupun difikirkan oleh pemerintah untuk kebaikan ataupun menolak keburukan. Jadi itu 80. Baik, kita bacakan ini mungkin yang terakhir. Oleh kerana itu, ketika ada seseorang yang sedang mabuk dibawa menghadap kepada beliau, maka ketika itu beliau hanya bersabda, pukullah. Ketika itu beliau tidak mengatakan 40, 80, 100 kali atau 10 kali. Maka para sahabat pun memukuli ramai-ramai. Di antara mereka ada yang memukul dengan bajunya, ada pula yang memukul dengan tangannya, dan ada pula yang memukul dengan sandalnya. Ketika itu para sahabat memukulinya sekitar 40 kali pukulan. Ketika para sahabat pergi, maka orang tersebut pun pergi. Ketika itu ada seorang berkata, semoga Allah menghinamu. Mendengarkan ini, Rasulullah SAW menegurnya, jangan berkata kepadanya seperti itu. Jangan engkau caci. Seseorang yang pernah meminum arak kemudian ia dipukul, maka hukuman tersebut akan membersihkan dosanya. Janganlah justru kamu membantu seorang untuk merosakkannya kembali. Jadi kat sini pengajaran lain yang kita jumpa pada hadis ini, selain daripada kita tahu itulah balasan bagi orang minum arak kena pukul, Nabi juga terdengar ada seorang sahabat kita sebut apa tak? Menghina, mencerca, melaknat si peminum arak.
Apa yang Nabi SAW buat? Nabi kata jangan cerca, jangan laknat. Di penghujung itu Nabi kata apa? Justru kalau kamu melaknat, kamu akan merosakkannya kembali. Bagaimana tu? Laknat kita kepada si pelaku dosa menyebabkan dia itu menjadi rosak. Kenapa? Sebab kalau kita laknat dia, orang tersebut akan menjauhkan diri daripada kita. Jadi tak cerdik kalau kita laknat dia itu sendiri dirinya, sedangkan dia itu ada ruang untuk melakukan kebaikan. Mungkin dia toleh pada ketika ini. Toleh itu maksudnya lawan bagi perkataan soleh. Dia boleh soleh pada masa hadapan. Yang kedua, bagaimana boleh rosak? Kerana apa? Kita kata engkau ni macam tak ada rahmat, engkau ni confirm masuk neraka, engkau ni confirm Allah Ta'ala tak suka. Kita memutuskan perasaan kita untuk berhubung dengan Allah Ta'ala. Maka itu sebab di penghujung itu Nabi SAW kata apa? Engkau akan merosakkannya kembali. Jadi kesimpulan lain, kalau kita jumpa orang buat salah, kita tegur kesalahan dan jangan mencerca dia itu sebagai manusia. Bagaimana sikap kita terhadap seorang pencandu arak? Sikap kita iaitu kita harus mendoakannya agar ia mendapatkan hidayah. Berdoalah, ya Allah, berikanlah petunjuk. Berilah ia petunjuk. Ya Allah, perbaikilah keadaannya. Ya Allah, jauhkanlah ia dari minuman keras. Dan doa-doa yang serupa dengan doa ini, apabila engkau mendoakannya agar ia mendapat kehinaan, artinya engkau telah membantu syaitan untuk merosakkannya kembali. Hadis di atas menjelaskan bahawa arak adalah minuman yang diharamkan dan mempunyai sanksi. Maka ketika zaman pemerintahan Umar, ketika terjadi peluasan daerah Islam sehingga banyak orang non-Arab yang memeluk Islam, dan orang-orang masih banyak minum arak pada zaman beliau tersebut. Padahal beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat tegas dan berkeinginan untuk memberikan sanksi kepada para peminum arak yang dapat membuat mereka jerat. Akan tetapi kerana sifat warak dan kehati-hatiannya, beliau pun mengumpulkan para sahabat bermusyawarah. Beliau mengumpulkan para sahabat yang berfikiran cemerlang, kerana orang biasa atau orang awam tidak pantas untuk diajak membahas masalah seperti ini. Demikian pula dengan masalah politik. Apa yang Syekh bin Uthaymin cuba terangkan, Umar ini terkenal dengan ketegasannya. Dan kita tahu di kalangan sahabat Nabi yang betul-betul nak melaksanakan hukum Islam, Umar. Salah sikit nak pancung, salah sikit nak pukul. Siapa? Umar. Tapi ketika terjadi peluasan daerah kaum muslimin, ramai orang bukan Arab masuk Islam. Kita sebutkan pada sesi yang dulu, Arab ini ada di mana-mana. Mana-mana tamadun. China ada, India ada, Rom ada, Parsi ada. Yang Arab itu pun, sebelum kedatangan Islam yang nampak kecil itu pun, ada Arabnya. Apatah lagi bila empayar kaum muslimin itu tersebar luas, berasimilasi dengan tamadun lain. Jadi Umar fikir bagaimana untuk menerapkan hukuman. Jadi Umar panggil sahabat-sahabat untuk bermusyawarah. Hikmahnya apa? Supaya tidak tergesa-gesa dalam menentukan hukuman kepada masyarakat. Jadi itu yang Syekh bin Uthaymin cuba sampaikan kepada kita, berhikmah dalam menjalankan hukuman. Melalui apa? Di antaranya adalah melalui musyawarah. Jadi wallahualam, kita masih lagi berbaki sedikit berkenaan dengan arak sebelum kita sambung ke dosa besar yang ke-15 insya-Allah pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.